perbincangan hari ini yang menarik apabila Najib mengatakan bahawa apa nama? Sekejap. Alamak. Saya ada problem sikit. Okey, bukan problem. Macam mana? Najib mengatakan bahawa demi rakyat tak rugi nak digelar pengkhianat. Beliau mengatakan hari ini bahawa bekas Perdana Menteri Najib Razak mengatakan bahawa dirinya sanggup dilemparkan gelaran yang tidak baik demi membela rakyat yang terjejas akibat COVID. Bertahun-tahun lamanya saya dipanggil pembunuh, perompak, penyambung, penyangap, pezina, penjara negara, saya tetap sabar. Jadi tak rugi apabila saya turut dipanggil pengkhianat. Jika pengkhianatan saya dan kawan-kawan memenuhi kehendak rakyat yang terdesak dalam krisis dunia paling teruk sejak 100 tahun. Ini rentetan daripada apa yang Syahidan Kasim sebut hari ini bahawa Najib khianat rakyat jika tolak bajet. Perdana Menteri Najib akan mengkhianati rakyat sekiranya beliau menolak bajet 2021 menurut pengerusi Kelab Penyokong PN iaitu Syahidan Kasim. Saya nak bagi tahu siapa saja menolak bajet ni, termasuk kawan saya dari Pekan, tolak bajet khianat rakyat sebab rakyat menunggu. Kita tolak, kita hina mereka, kita hianat mereka. Saya nak bagi tahu. Jangan buruk sangka kepada kami. Kalau kita tolak berarti kita tolak amanah rakyat. Amanah rakyat, dia kata. Now, interesting kita katakan demikian. Kerana apa? Bila perbincangan dan perdebatan berlaku di antara dua ini, dia menimbulkan satu spekulasi yang besar bahawa terdapat membenarkan spekulasi yang saya nyatakan selama ini bahawa terdapat friction yang sangat besar di dalam barisan nasional, di dalam Perikatan Nasional itu satu, tetapi di dalam UMNO itu sendiri berkenaan dengan sokongan mereka terhadap kerajaan yang ada sekarang. Kita kena faham bahawa tidak menyokong kerajaan yang ada sekarang bukan bermakna mereka menyokong Anwar Ibrahim, tetapi itulah keadaan dan kesan yang berlaku. Number one, mereka tidak akan menyokong Mahathir. Kalau sekiranya Mahathir swing sekalipun, berapa kerusi yang Mahathir bawa? Kita jangan ingat bahawa warisan akan follow. Warisan ni dia cerita dia lain. Dia macam Sarawak juga, macam GPS. Siapa yang ada majoriti dia ikut je. Nampak gayanya macam berkemungkinan besar kalau kiraan Anwar betul, warisan campur dengan Mahathir pun takkan mampu untuk nak menukar, untuk nak membetulkan bajet. Okey, kalau saya salah, saya salah lah. Saya bukan ahli nujum nak menyatakan sebaliknya. Sebab things change over time. And perkara ini saya sebut berulang-ulang kali, politik kita dynamic, change every 5 minutes, 1 hour, 1 day kan. Jadi benda tu berubah. Tetapi as it stands right now, menurut maklumat yang kita ada, bahawa sekarang ini kemungkinan bajet ini ditolak adalah lebih besar daripada dia diterima. Macam saya kata hari itu bahawa sekarang ini isu dia bukan pengkhianatan kepada rakyat, tetapi sama ada isu dia, benda ini akan menyebabkan rakyat itu suka, senang atau tidak. Dan UMNO kena membuktikan bahawa mereka adalah pro rakyat. Bajet ini saya telah bahaskan beberapa kali bahawa ia adalah anti rakyat. Bajet ini adalah pro kroni. Kenapa saya kata pro kroni? Saya dah bahas panjang benda ni. Antaranya adalah dia menitik beratkan kepada pembangunan, kepada development untuk kroni-kroni dan bukannya kepada rakyat as a whole, secara keseluruhannya. Saya kata bahawa contohnya KWSP hari itu dia bagi 10,000 up to 60,000. Saya kata kenapa bagi 60,000? Tetapi hanya kepada 2 juta pekerja yang terjejas. Saya kata 2 juta pekerja yang terjejas, kalau mereka dapat 10,000, kemungkinan besar dia tak akan belanja semua. Kenapa saya kata demikian? Orang yang tak pasti sama ada bulan depan atau tahun depan dia ada duit atau tidak, dia akan tend untuk nak save. Dia tak akan spend luxuriously. Sebab itu saya kata kalau nak bagi 10,000 tu bagi kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyimpan KWSP. Minimum RM100 ada baki dalam akaun satu. Kenapa tak boleh buat demikian? Kerana itu lebih baik untuk nak stimulatekan ekonomi berbanding bagi dengan orang ini buang kerja. Oh, itu kalau kata tak boleh bagi dengan orang dibuang kerja. Tak, dengar dulu kenyataan tu betul-betul. Saya kata bagi kepada semua, termasuk yang tak dibuang kerja. Kenapa pula kalau kita bagi kepada semua yang tak dibuang kerja, dia tahu dia ada kerja, dia masih ada pendapatan, dia secure dia punya pendapatan, dia boleh keluarkan duit tu, dia boleh berbelanja kalau dia nak. Kalau dia tak nak, tak apalah. Oh, tapi nanti kalau dia berbelanja, dia beli iPhone, dia beli PlayStation 5, dia beli tu, dia beli ni, dia renovate rumah,
Itu terpulang kepada dia dan itu dibenarkan kerana itulah konsep ekonomi. Untuk ekonomi itu nak bergerak, dia perlu ada demand dan supply. Macam mana kita nak bercakap tentang demand kalau tak ada macam mana kita nak cakap tentang supply kalau tak ada demand? Dan kita pun tahu basic teori ekonomi. Basic economic theory, demand dan supply itu adalah satu benda yang perlu. Kalau tak ada demand, supply tak boleh ada. Kalau supply terlalu banyak berbanding dengan demand, apa akan jadi? Supply banyak berbanding dengan demand, harga akan turun. Demand banyak berbanding supply, harga akan naik. Inflation. Sebab itu kita akan cerita hal cetak duit tu, itu esok hari kita cerita hal cetak duit. Tetapi apa yang kita nak bagi tahu hari ini, daripada segi bajet itu sendiri, dia bukan bajet yang membantu rakyat. Yelah, dia bagilah sikit perks here and there, 100, 200, 300. Tuan-tuan dan puan, kalau bajet 2019 tak boleh menyelesaikan masalah COVID 2020, sebab masa tu kita tak tahu akan COVID kan. Bagaimana bajet yang ada sekarang ni dengan tambahan berapa, 100 juta akan dapat menyelesaikan masalah COVID? Saya tak nampak logik tu kat situ. Sebab bajet yang dia kemukakan selain daripada 17 juta berapa juta kepada frontliners, selain daripada itu tak ada beza dengan bajet 2019 2020 lah yang dibentangkan pada tahun 2019 oleh Lim Guan Eng. Jadi saya tak nampak perbezaan dia. Jadi kalau benda, it's insanity, satu kegilaan kita buat benda yang sama expecting different results. It's insanity that we are doing the same thing expecting different results. We have had the same budget as 2020 punya budget. Kita buat pada 2021 dalam keadaan kita ada COVID. Ialah 2019 kita buat dulu sebab kita tak tahu kita akan ada COVID. Tak fair lah. Tapi sekarang kita dah tahu. Kenapa kita tak buat bajet yang suit kepada keadaan COVID? Apa saya dah sebut benda ni. Abnormal times requires abnormal budget. Extraordinary budget, bukan abnormal, extraordinary budget. Tetapi kita tak keluar dengan extraordinary budget. So akhirnya kita terkapai-kapai. So will this solve the problem? I don't think so. Adakah dia menyebabkan negara kita bankrupt? Tak. Tetapi yang susah rakyat. Kita sekarang ni berusaha bukannya nak mengkayakan rakyat dah. Kaya tu dah tak ada isu. Tetapi kita dalam usaha untuk brace for impact. Kita usaha untuk cushion the impact. Sekarang ni rakyat ni tengah jatuh daripada bangunan ni tinggi tau. Kerajaan kena sediakan cushion supaya kalau dia jatuh tu memang jatuh dah. Tak boleh nak buat apa, dah akan jatuh. Tetapi biarlah jatuh dia itu dalam keadaan ada cushion. Yang menyebabkan dia jatuh, mungkin cedera, tapi taklah patah riuk yang teruk, kekal, cacat kekal atau mati. Saya sebut mati ni daripada segi ekonomi tau. Daripada segi kehidupan. Dan dijangkakan mereka yang buang kerja itu tinggi, dan dijangkakan mereka yang akan bankrupt itu, bankruptcy akan meningkat selepas ini, within this few years. Bankruptcy, nak keluar daripada bankruptcy is not easy, will take years. And sometimes ada orang mati tak keluar pun daripada bankruptcy. Jadi sebab itu kita kata, kenapa kena tolak bajet? Because of this condition. Dan kalau Mahathir menyokong bajet tersebut, dialah pengkhianat. Sesiapa yang menyokong bajet tersebut, dia mengkhianati mandat rakyat. Mandat rakyat adalah untuk mendapatkan yang terbaik untuk rakyat, bukan yang terbaik untuk kroni. Sekarang ini bajet ni adalah yang terbaik untuk mengekalkan supaya kroni tak bankrupt. Tetapi yang dia bukan yang terbaik untuk rakyat. Detail dia saya dah bahaskan dalam pembentangan bajet baru ni. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saifuddin Nasution dan sebagainya dengannya ramai dah Kak Wan, baca yang Kak Wan punya statement, very very good. Nurul Izzah sebenarnya ramai dah bahaskan benda ni. Berkenaan dengan isu-isu ini, kita dah tengok satu persatu. Okay, that's part 1. Part 2, saya bercakap tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim.